Terima kasih Tuan Sri Ketua. Saya juga ingin mengambil bahagian dalam usul junjung kasih kepada Tita Diraja yang telah diadakan dalam satu ketika yang amat kritikal untuk negara. Di sini, Tuan Yang Ketua, kita semua tahu bahawa masalah COVID-19 dan kemelesetan ekonomi masih belum berakhir lagi. Sungguh pun ada pelbagai usaha telah dilancarkan, tapi ia gagal sama sekali. Termasuk MCO ataupun KP bersiri yang diadakan, termasuk juga darurat, tapi semuanya nampaknya tidak berjaya untuk mengatasi bukan sahaja pandemik COVID-19, tetapi juga kemelesetan ekonomi ekoran daripada pandemik COVID-19 ini. Itulah sebabnya apabila kita lihat dalam keadaan di mana kestabilan politik tergugat dengan masalah politik dalaman dalam kerajaan yang menyebabkan bahawa tumpuan tidak boleh diberikan untuk melawan dan mengatasi masalah COVID dan kemelesetan ekonomi, maka pihak Pakatan Harapan rasa kita kena buat sesuatu usaha, thinking outside the box. Satu usaha yang luar biasa, dianggap luar biasa kerana tak pernah berlaku dalam Malaysia, untuk memaksa tumpuan diberikan untuk mengatasi dua krisis gergasi ini, iaitu COVID dan juga kemelesetan ekonomi. Nah, saya hendak tegaskan di sini, masalah ketidakstabilan ekonomi, masalah ketidakstabilan politik berpunca daripada langkah Sheraton tahun lepas. Dan oleh kerana masalah lompat-melompat menyebabkan bahawa ia memang menjadi sesuatu yang boleh digunakan sebagai senjata untuk mengugut kerajaan sekiranya tidak mematuhi ataupun menurut perintah ataupun hasrat mereka. Nah, kita boleh lihat apabila bekas Perdana Menteri kehilangan majoriti sokongan ahli parlimen adalah berpunca daripada faktor itu, dan timbullah permainan numbers game seperti yang berlaku sehingga Perdana Menteri daripada PAGO menjadi Perdana Menteri yang paling singkat dalam sejarah Malaysia. Dan Yang Berhormat Bera tahu bahawa sekiranya beliau tidak membuat langkah yang sewajarnya, maka beliau juga akan jadi mangsa atau terkorban dalam permainan politik dalaman, sabotaj dalam kerajaannya sendiri. Itulah sebabnya tawaran dibuat kepada pihak parti pembangkang. Dan saya nak cakap terus terang di sini. Rakyat sudah penat, sudah lelah, sudah berletih dengan permainan politik numbers game oleh pihak kerajaan. Rakyat mahu lihat suatu usaha whole of nation, pendekatan whole of nation untuk menangani COVID dan juga kemelesetan ekonomi, dan dengan tawaran yang diberikan, tambahan input yang kita berikan juga, maka MOU telah ditandatangani pada 13 bulan September. Di mana bukan sahaja berdasarkan apa yang ditawarkan oleh pihak mantan Perdana Menteri sebelum terpaksa meletak jawatan, tapi lebih baik daripada itu. Sungguh pun pihak kerajaan ingin menggambarkan bahawa kerajaan sekarang stabil kerana dapat sokongan daripada pihak pembangkang. Saya ingin tegaskan di sini, yang berlaku adalah persetujuan oleh pihak Pakatan Harapan bahawa sekiranya ada undi percaya, pihak pembangkang akan mengambil sikap berkecuali. Dan dalam Belanjawan 2022, dengan prasyarat bahawa ada perbincangan dengan pihak parti pembangkang, di mana input-input kita akan dipertimbangkan, maka kita bersedia untuk berkecuali. Dan syarat-syarat yang termeterai dalam MOU yang kita tandatangani
mestilah dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka ia akan terbatal dengan sendirinya. Kami ikhlas, kami jujur, kami mahukan tumpuan diberikan untuk lawan COVID dan selamatkan ekonomi Malaysia. Kerana nyawa dan mata pencarian rakyat lebih penting daripada segala-galanya. Dan kami rasa sekurang-kurangnya pihak kerajaan terima carangan yang kita buat selama ini untuk membuat suntikan 45 bilion ringgit ke dalam ekonomi. Suntikan secara langsung. Di mana Sungai Pun, Sungai Pun telah lancarkan 8 pakej rangsangan ekonomi sebanyak 530 bilion ringgit. Tapi tidak berjaya langsung sekali untuk selamatkan ekonomi Malaysia. Dan mengapa? Jelas jawapannya. Kerana suntikan dana secara langsung terlalu kecil, hanya 80 lebih bilion saja. Sungai Pun ekonomi rugi lebih 500 bilion ringgit sejak MCO 1.0 dilaksanakan. Suntikan dana secara langsung hanya 83 bilion ringgit. Itulah sebabnya yang kita carankan, buatlah suntikan dana secara langsung 45 bilion ringgit sehingga akhir tahun ini sekurang-kurangnya dapat selamatkan ekonomi. Dan Menteri Kewangan telah berbalas dengan meluluskan cadangan ini semalam dan menyatakan ingin menaikkan had atau ceiling dana COVID-19 daripada 65 bilion kepada 110 bilion, iaitu genap 45 bilion yang disyorkan oleh Pakatan Harapan selama ini. So, saya tahu ada berbagai pihak yang jangan selalu ungkit-ungkit 45 bilion. Tak jadi, akhirnya jadi juga. Dan lagi satu yang penting ialah permintaan oleh pihak Parti Pembangkang bahawa dalam pinjaman bank moratorium pinjaman bank, minta maaf, mestilah ada satu klausa mengecualikan pembayaran faedah. Ditolak oleh pihak kerajaan berkali-kali. Akhirnya juga jadi masuk dalam MOU semalam. Menteri Kewangan pun telah umumkan gaji untuk kecualikan pembayaran faedah untuk penduduk 50% terbawah. Inilah faedah yang diterima oleh rakyat. Dua faedah besar yang diterima oleh rakyat. Ekoran MOU yang ditandatangani oleh Pakatan Harapan dan Kerajaan Malaysia. Tanpa tanda tangan ini, semua ini tak akan jadi. Sila Yang Berhormat dan Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Saya rasa MOU yang dilakukan adalah MOU yang bersejarah. Sambil ia bersejarah, reforms yang dilakukan ini tidak boleh hanya dipusatkan di peringkat persekutuan. Jika kita betul ingin membina Malaysia yang adil dan saksama, keputusan yang sama harus juga dibawa oleh kerajaan-kerajaan negeri bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Persoalan saya mudah. Adakah pimpinan negeri bawah Pakatan Harapan, Negeri Sembilan, Selangor dan juga Pulau Pinang akan mengembalikan hak peruntukan yang adil dan saksama kepada semua adun-adun termasuk adun pembangkang? Jika di Parlimen kita tuntut, di negeri-negeri pun kita perlu adil juga. Inilah reforms yang berkekalan supaya walaupun 5, 10, 20 tahun yang akan datang, kerajaan bertukar-tukar, hak yang saksama ini, layanan kepada semua rakyat, tidak kira kawasan mereka, harus diiktiraf pada hari ini dan selama-lamanya. Terima kasih. Ya, Berhormat Bagan, Lebah Pantai. Ringkas. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan dan Yang Di-Pertua. Ringkas saja, adakah Yang Berhormat Bagan merasakan selain daripada dua perkara manfaat terus kepada rakyat yang Berhormat Bagan sebutkan tadi, adakah Yang Berhormat setuju bahawa salah satu lagi perkara yang memang manfaat yang akan dinikmati terus oleh rakyat melalui memorandum persefahaman ini termasuklah 10 bilion ringgit kepada 11 juta rakyat yang miskin tegar, miskin bandar, yang hilang pendapatan, yang akan diterima dalam masa terdekat? Apa pandangan Yang Berhormat Bagan? Saya memang setuju dengan pandangan Yang Berhormat Lembah Pantai dan juga Yang Berhormat boleh jadi sebahagian daripada ucapan saya. Tentu saya tak sempat untuk datang kepada perkara tiga. Yang Berhormat Lembah Pantai lebih pantas daripada saya.
Dan tentang apa yang disyorkan oleh Yang Berhormat daripada MUA, memang saya setuju. Saya pun telah berhubung dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang tentang perkara ini dan beliau tentu setuju dengan pandangan yang diutarakan. Yang Berhormat, Tapi untuk negeri-negeri lain, saya rasa ini terpulang kepada Pakatan Harapan masing-masing. Tapi saya sendiri akan syorkan dan bersyarat Majlis Presiden bahawa kita pun buat balasan yang serupa. Kalau boleh saya minta juga negeri-negeri yang diperintah oleh Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional juga offer yang sama perlu dipanjangkan. Terima kasih. Itu yang kita pun hasratkan dan kita harap pihak kerajaan boleh mempertimbangkannya. Terima kasih daripada Yang Berhormat Sepanggar. Satu lagi adalah tentang reformasi politik, kerana bukan sahaja dari segi ekonomi saja, tapi juga dari segi reformasi parlimen. Dan di sini saya ingin menyambut baik apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Pengarang, iaitu recall election. Dan dalam MOU ini dinyatakan bahawa sebelum Mac tahun depan, mesti ada satu pindahan Perlembagaan Persekutuan dan juga satu akta anti lompat parti. Dan saya rasa perlu kita mengambil kira apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Pengarang yang amat bernas. Dan saya rasa sesuatu yang amat waras untuk dimasukkan supaya kita berikan peluang kepada rakyat untuk tentukan segala-galanya. So dalam MOU ini ada disebutkan ada jawatan kuasa pemandu. Untuk membincangkan perkara ini, saya akan minta ahli-ahli kita untuk membawa perkara ini untuk pertimbangan dan perbincangan dengan 5 menteri yang menjadi ahli kepada jawatan kuasa pemandu ini. Tuan betul, saya ingin tegaskan di sini. Apabila kita tanda tangan MOU, ini tidak bermakna kita tidak akan mainkan peranan pembangkang. Kita masih pembangkang. Kalau kerajaan buat tak betul, kita terus akan tegur. Kalau ada penyalahgunaan kuasa, kita terus akan buat kritikan. Kalau ada ketirisan, kalau ada rasuah, kalau ada penghilangan, parti pembangkang tidak akan lepas sama sekali. Itulah sebabnya janganlah ingat bahawa oleh kerana kita sign MOU, kita sudah bagi free pass, laluan percuma. Tidak. Kita masih memainkan peranan semak dan imbang sebagai parti pembangkang. Kalau anda buat salah, kita akan betulkannya. Kalau anda terpesong, kita akan tarik anda ke pangkal jalan yang betul. Itulah peranan pembangkang yang kita akan terus kekalkan. Itulah sebab di sini kita harap komitmen kerajaan kalau untuk membenteras rasuah tidak boleh terus leka. Yang Berhormat daripada Segambut telah buat pertanyaan tentang seorang menteri. Macam mana boleh bayar hutang berjuta ringgit bila dia punya aset pada tahun 2019 hanya setakat RM72,000 saja. Jawapan yang diberikan, SPRM telah buat siasatan, tak ada kes. Kalau tak ada kes, bolehkah kerajaan menjelaskan macam mana daripada aset RM72,000 boleh mampu buat bayaran RM1.3 juta? Wang datang dari mana? Bolehkah satu jawapan diberikan untuk menunjukkan bahawa semangat MOU ini boleh terus ditegakkan? Saya harap sekurang-kurangnya SPRM pun harus berikan penjelasan. Jangan benarkan SPRM diperalakan sebagai satu senjata politik. Bila lawan kerajaan, pelbagai siasatan dan dakwaan diugut, diancam ke atas mereka. Tapi sebaik saja lompat, si kata lompat ke pihak kerajaan, semua ini hilang macam satu permainan silap mata. Itu bukanlah SPRM yang rakyat hasratkan. Kerana mau SPRM lawan rasuah, bukan tutup rasuah. Tuan betul. Perkara yang amat penting sekali tentulah usaha untuk lawan COVID. Usaha di mana kita lihat, kita mesti tukar beralih daripada satu dasar containment, membasmi COVID,
yang kerana sudah gagal kepada satu dasar baru, iaitu mitigasi, di mana kita boleh hidup bersama COVID. Dan untuk membolehkannya berlaku supaya ekonomi boleh buka semula, perlunya ada FTT ISV, Find, Test, Trace, Isolate, Support and Vaccinate. Ini perlukan perbelanjaan yang besar dan ini juga termasuk dalam plan kebangkitan ekonomi 45 bilion, di mana kita harus adakan ujian, mass screening, saringan ujian secara am sebanyak 300,000 atau 1% of the population of Malaysia sebagai satu langkah pencegahan untuk memastikan bahawa sekiranya ada jangkitan, kita boleh dengan serta-merta mengambil tindakan sasaran, tindakan bersasar, jangan tersasar. Tindakan bersasar ke atas jangkitan yang berlaku. Di sini saya ingin sebut, kita lihat Sungai Pul sekarang masih terkawal. Tapi sudah ada lebih 2 juta jangkitan. Iaitu hampir setiap 15 orang ada seorang yang dijangkiti dengan COVID. Itu satu angka yang amat menakutkan, menggerunkan. Dan itulah sebabnya perlu untuk membuat perbelanjaan yang lebih untuk usaha ini. Dalam plan 45 bilion, harap sekurang-kurangnya 5 bilion boleh bagi kepada sektor kesihatan. Untuk memastikan kita ada katil ICU yang mencukupi. Ada kaki tangan yang mencukupi. Ada sumber-sumber yang mencukupi untuk menyokong frontliner kita. Wira-wira kita. Jangan biarkan mereka kerja seorang-seorang. Berikanlah mereka kelengkapan yang sewajarnya supaya mereka boleh lawan perang dan menang atas COVID-19. Kematian sebanyak 21,587. Sesuatu yang amat tragik sekali. Kita lihat contohnya dekat Pulau Pinang. Pulau Pinang dari segi kematian per kapita paling tinggi di Malaysia, 17.1 untuk setiap 100,000 penduduk. The highest in the country. Tanya betul. Katil tak cukup. ICU, 94%. Cases, number 2 in the country, 13,900. Ini saya rasa di seluruh negara. Bolehkah kita pastikan hospital Padang, few hospital dibina. Kita berikanlah wang yang mencukupi kerana kita perlu selamatkan nyawa. Kalau ada bangunan yang tidak digunakan baik oleh Kementerian Kesihatan ataupun... Boleh saya tanya? Ada cadangan daripada Kupang Pasu tapi di luar Parlimen lah. Supaya pihak tertentu, khasnya pihak tentera, buat hospital seperti di Wuhan, di mana ditempatkan 5-6 ribu orang penyakit positif di situ. Dan kita boleh guna tanah-tanah lapang. Pihak tentera boleh diarahkan untuk buat hospital sementara itu. Dan di situ dapat kita kendalikan seperti dikendalikan di Wuhan, China. Itu sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan ada dana. Saya rasa kita boleh buat. Ini boleh jadi sebahagian daripada ucapan saya. Itu singkat saja, betul-betul. Dan tentang itu, kata-kata, kalau ada bangunan-bangunan yang tidak digunakan oleh pihak swasta, kita boleh gunakannya retrofit. Hanya 5 juta, 10 juta cukup. Retrofit. Supaya kita boleh pasang, kita boleh letak lebih banyak katil ICU. Itu penting untuk selamatkan nyawa. Di Pulau Pinang kita ada satu bangunan, saya ingat 10 juta kita boleh retrofit, tambah 60-70 katil ICU. Itu yang penting sekali, tuan-tuan yang betul. Dan di samping itu saya harap bahawa kita boleh mengambil semua kontrak doktor, pegawai-pegawai perubatan dalam kontrak supaya boleh minta mereka, menggunakan mereka untuk membantu kita lawan COVID. Sebelum saya akhiri ucapan saya, hanya ada 2 perkara ringkas. Ya, 2 perkara ringkas saja. Satu ialah tentang kadar pengangguran. Kadar pengangguran telah naik sebanyak 10,000 kepada 778,000 orang. Kekal 48% pada bulan Julai. Yang lebih membimbangkan ialah untuk golongan muda daripada 15 hingga 24 tahun. Untuk bulan Julai naik 1%, betul. Daripada
12.7% kepada 13.7%. Kenaikan RM31,000. Kita harap boleh buat tindakan, wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan supaya mereka boleh dapat kerja. Dan akhirnya, kita mahu melindungi orang muda, tapi juga melindungi atau menjaminkan masa depan mereka. We want to protect our young and also the future of our young. Untuk membolehkan perkara ini dapat dilakukan, kita mesti menjaminkan masa depan digital mereka. Saya ingin menyuruh pihak kerajaan, pastikan bahawa dasar kabotaj Menteri Pengangkutan yang salah dan silap ini, berikanlah pengecualian kepada syarikat-syarikat asing, digital asing untuk buat submarine cable. Kerana ini telah menyebabkan kita hilang baik daripada Apricot, Facebook, Google dan juga pelaburan sebanyak RM15 bilion. Pengerusi MDEC, Rais Hussein sendiri menyatakan Menteri Pengangkutan salah melancarkan satu dasar kabotaj yang silap. Tak mahu berikan pengecualian. Kita harap Perdana Menteri jaminkan masa depan digital kita. Tolak dasar kabotaj yang silap oleh Menteri Pengangkutan. Selamatkan masa depan digital kita. Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong.